Nak ajukan soalan kepada Dr. Fathullah. Bolehkah doktor senaraikan bentuk-bentuk rahmah yang diperoleh oleh hamba Allah yang terikat dengan masjid ni? Hamba-hamba Allah yang terikat hati dengan masjid ni, doktor senaraikan satu-satu supaya tahu rahmat yang macam mana yang bakal didapati oleh hamba-hamba Allah ni. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih kepada pengurusi di atas soalan. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Baik, berkenaan dengan rahmah. Apabila kita ini menunaikan tanggungjawab, iaitu menunaikan ibadat di masjid, maka sudah pastilah dengan kelebihan yang ada, dengan maha kayanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia memberikan rahmah dan keberkatan kepada siapa yang hatinya dan amalan ibadatnya di masjid. Sebagaimana yang kita maklum bahawa rahmah Allah Subhanahu wa taala ini datang dalam pelbagai bentuk. Datang dalam pelbagai bentuk. Dia bukan datang dalam bentuk harta sahaja, tetapi dia dalam bentuk yang lain. Sebab kita tahu bahawa kasih sayang Allah ini dia datang dalam bentuk nikmat, dalam bentuk ujian, dan kadang-kadang datang dalam bentuk pengajaran kepada kita. Sebab itu apabila kita nakkan, kenapa kita berdakwah? Sebab kita nak berdakwah tu, kita nak ajak semua orang untuk melakukan kebaikan. Kerana apa? Kerana kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala kalau nak turunkan azab, bencana dan sebagainya, bukanlah pada kelompok tertentu sahaja, tetapi kepada semua sekali. Sebab itu apabila rahmat Allah Subhanahu wa taala ini dia turun dalam pelbagai bentuk. Kalau datang ujian itu sama ada untuk menguji kita sabar ataupun tidak. Dan kadang-kadang rahmah Allah Subhanahu wa taala tu turun dalam keadaan anak kita sihat, kita sihat, kenderaan kita sihat. Ini kalau ada bencana, misalnya tenggelam kereta kita dekat banjir misalnya. Jadi rahmah Allah tu turun dalam pelbagai bentuk, yang mana kita dalam keadaan kita tak sedar. Kalau sakit pun sekarang ni, bukan nak kata apalah, mahal. Terutamanya kalau melibatkan nyawa. Contoh ada seorang hamba Allah tu, dia cerita, dia kata dia tertelan dia punya gigi palsu dia. Minum, dalam keadaan sihat walafiat tu minum, dia waktu tu dia lepas bersenam. Dia tak, bila lepas bersenam ni penat dan sebagainya, minum tak tersangkut dekat tengkuk dah. Dan dia kata pada waktu tu 50-50. Sebab tak boleh nak menafas. Sebab 3 batang gigi dia yang palsu tu tersangkut dekat tengkuk. Jadi tak dan dah nak pergi kerajaan, sebab telefon dia kata pakar sibuk. Jadi nak refer dekat mana? Refer dekat hospital swasta. Jadi datang je doktor, buat sekian-sekian untuk keluarkan balik gigi tu, dan memang kalau terlambat dia akan menyebabkan kehilangan nyawa. Berapa kena dalam masa 2 hari tu? 9,000 dia cas. Sebab keadaan yang macam tu. Jadi sebab itu rahmah Allah Subhanahu wa taala ni bukan turun dalam bentuk harta sahaja, tetapi dalam pelbagai bentuk. Kadang-kadang anak kita pandai pun dengan di atas amalan kebaikan yang kita lakukan. Sebab itu kita apabila Allah nak menurunkan rahmahnya, maka kita akan datang kesan rahmah itu ada 2. Kesan rahmah itu dekat akhirat nanti berupa pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi, sab'atun yuzilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Apa dia? Salah satu dia,
wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Tiada naungan Allah selain pada hari kiamat selain daripada naungan Allah. Apa dia? Salah satunya adalah orang yang hatinya berpaut dekat masjid. Jadi bila dekat masjid berpaut ni, sakit ingat masjid. Waktu musafir pun duk sibuk ni pun ingat masjid. Kadang-kadang ada orang musafir ni dia lupa terus dekat masjid. Dia tahu dia nak pergi berseronok ataupun pergi melancong tu, tinggal sekejap masjid. Jadi tak mau yang macam tu. Jadi bila kita tahulah ujian di padang mahsyar tersebut, yang mana kalau kita nak cerita tu panjang lah. Kita tahu bahawa cabaran-cabaran yang besar di padang mahsyar, tetapi adanya naungan Allah Subhanahu Wa Taala itu membawa rahmah kepada kita dan pahala yang besar di sisi Allah. Apabila kita beribadat dekat masjid. Dan rahmah dari sudut keduniaan pun banyak juga. Kalau misalnya kita dekat masjid ni, Maib dia buat satu center untuk masyarakat. Misalnya bila berlakunya pandemik. Jadi siapa yang menghadapi kesukaran, menghadapi kesusahan, boleh untuk meminta bantuan di masjid. Jadi kalau kita tak pergi masjid, kita pun tak tahu ada bantuan ke tak ada dekat masjid. Kita pun tak kenal siapa kita nak minta bantuan tersebut. Dan demikian juga kita boleh kenal, kalau kita orang yang berada, kita kenal orang yang di kalangan kita orang yang susah. Kalau kita tak datang, kita pun tak tahu ada ke orang susah kat kampung ni. Kita sibuk dengan kerja kita. Kita pun bila kita jadi apa-apa dekat kita, kita pun tak tahu, bantuan pun tak ada. Sebab apa? Ada ke si fulan ni? Kan si fulan ni ada ke dekat kampung ni? Jadi itu yang menyebabkan rahmah itu hilang dalam kehidupan kita. Dan banyak lagi lah apabila rahmah ini datang dalam bentuk kita mudah untuk mendapatkan ilmu di masjid. Sebagaimana dalam sunnah, bila kita lihat umat-umat Islam yang dulu yang berjaya disebabkan mereka ini mengimarahkan masjid dari sudut, terutamanya dari sudut pengembangan ilmu. Sebab itu mazhabul arba'ah terutamanya, mazhab-mazhab yang 4, para imam apa semua, mereka kelas madrasahnya adalah di masjid. Keberkatannya sehinggalah kekal ajaran agama Islam tu sehinggalah ke hari ini. Kalau di Al-Azhar misalnya, universiti tertua dunia, banyak ilmu-ilmu yang diajarkan adalah di masjid. Nak kata keberkatan yang ada padanya. Sebab tu sebelum habis ni saya nak cerita berkenaan satu kisah yang ada seorang pemuda ni. Pemuda ni dia adalah daripada sekolah tahfiz. Bila sekolah tahfiz ni daripada umur tingkatan 1 sampai tingkatan 4, dia dekat sekolah tahfiz pula. Jadi dah fasa 3 tahun menghafal Quran dan setahun lagi mengambil senawi. Belajar akademik tak belajar. Tak belajar akademik. Jadi bila sampai ke satu tahap dia nak ambil SPM. Bila nak ambil SPM ni, dia pindah kepada sekolah waktu tu SABK. Sekolah SABK untuk ambil SPM. Jadi nak cover 4 tahun punya akademik itu dalam masa setahun. Sebab memang tak ada ambil langsung akademik pada waktu 4 tahun tersebut. Sibuk dengan hafal Quran, sibuk dengan madah-madah yang berkaitan dengan sanawi dan sebagainya. Jadi bila setahun tu, bila dia suka, pemuda ni dia suka untuk belajar di kat masjid. Dia suka belajar di masjid. Jadi bila duduk dekat masjid, dia study, ada seorang hamba Allah yang datang dekat dia.
Yang hamba Allah tu dia seorang musafir. Dia seorang musafir yang mana dia kata dia ni nama dia Zaini Muhammad dah silap. Pemuda ni cerita dia datang dalam keadaan dia lagi 2 bulan nak trial. Trial exam SPM. Jadi dia ni pun bila hamba Allah tu datang, dia kata dia ni penulis kepada semua subjek SPM. Pemuda ni. Yang hamba Allah yang datang musafir. Dan dia dalam keadaan yang compang-camping, yang pemuda ni pun tak percaya dia ni penulis buku teks dan tulis buku latihan. Jadi dia kata dia jumpa hamba Allah yang musafir ni, dan dia pun tak tahu dia ni betul ke tak betul sebab macam rupa pelik. Jadi hamba Allah ni pun dia kata dia tahu pemuda ni nak ambil SPM, dia stay kat situ. Dia stay, dia makan, dia ambil lah daripada rumah pemuda ni. Jadi hamba Allah ni stay. Dan hamba Allah ni ajar matematik, sains, semua sekali dekat pemuda ni. Dalam masa 2 bulan tu, dia ajar benda yang berlainan dengan apa yang dia cikgu dekat sekolah dia ajar. Dan apabila dia pergi kat sekolah, dia pula ajar pula kawan-kawan dia yang lain dekat sekolah. Dan dia nak pendekkan cerita, dia kata sebab dia study dengan orang yang musafir tadi sampai dia SPM. Duduk sampai 4 bulan lah, 4 bulan dekat masjid tu. Dia tidur dekat situ, dia duduk dekat situ. Lepas tu bila dapat trial, dia dapat semua A lah. Dia dapat semua A, yang mana dia nak cover 4 tahun yang dia nak belajar tu selama beberapa bulan dengan hamba Allah musafir. Bila dia habis SPM, dia balik, tak ada dah hamba Allah. Dan tak tahu dekat mana dia. Jadi dia kata satu keajaiban lah dalam kehidupan dia, kalau misalnya nak ambil cikgu yang power ni, dia kena bayar tuition tu banyak. Tapi dia kata dia boleh ambil semua ilmu yang ada 4 tahun tu dekat masjid tu, dia dapat semua. Dan dia boleh skor semua A dalam SPM dah. Jadi nak kata itu adalah antara rahmah yang saya tengok bukti depan kepala sendirilah, dia berkenaan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikian jugalah saya tahu tuan-tuan dan puan-puan masing-masing ada bagaimana rahmah yang dihadapi dalam kehidupan masing-masing yang terbukti kalau kita renungi dan kita ikhlas dalam melakukan ibadat, terutamanya apabila kita beribadat dekat masjid. Yang penting kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin, ikhlas, dan yang kedua adalah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila adanya 2 syarat tersebut, insya-Allah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala turun, bukan di akhirat, tak payah nak tunggu dekat akhirat, tetapi dekat dunia lagi kita dah rasa dia punya rahmah dah. Sekian. Assalamualaikum.